Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk hari ini kita nak belajar bab 1 pengenalan kepada penyiasatan saintifik dalam subtopik 1.3 kuantiti fizik dan juga unitnya. So kat sini saya dah senaraikan kuantiti fizik asas, iaitu ada 5 kuantiti fizik asas. Iaitu panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik. Setiap kuantiti asas dia mempunyai unit SI dan juga simbol unit SI yang tersendiri. Contohnya, tengok kat sini. Kalau katakanlah panjang, kita nak ukur panjang meja contohnya. So, unit SI bagi panjang ialah meter. Dan simbolnya ialah M huruf kecil. Pastikan betul ada beza antara M kecil dengan M besar. So, tak boleh salah. Untuk jisim, kita gunakan unit SI kilogram. Simbol ialah kg, K kecil, G pun kecil. Masa dalam unit saat, simbol S kecil, suhu dalam unit Kelvin, K besar, arus elektrik dalam unit SI ampere. Simbol unit SI ialah A besar. Kuantiti fizik ni apa? Kuantiti fizik ni ialah kuantiti yang kita boleh ukur dan kita boleh kira. Panjang, kita boleh ukur dia. Jisim pun sama. Kita boleh ukur, kita boleh kira. Dan yang lain-lain juga. So, tengok yang seterusnya. Kenapa kena ada unit SI ni? Sebab unit SI ini penting supaya dapat diselaraskan ukuran bagi semua tempat. So apa maksud unit SI ni? Unit SI dalam bahasa Inggeris ialah System International Unit. Jadi unit SI ni digunakan sejak tahun 1960 lagi untuk mengelakkan masalah perbezaan unit pengukuran. Jadi, dekat mana-mana sahaja dekat dunia ni menggunakan unit SI supaya seragam dekat semua tempat. Jadi, bila seragam, mudahlah kita untuk buat penukaran unit. Contohnya, kalau kita nak beli barang dari luar negara, contoh kita nak order 10 kilogram apple. So dekat contohlah dekat England pun gunakan kilogram juga. Dekat Malaysia pun guna kilogram. Jadi memudahkan untuk berurusan. So sebab itu digunakan unit SI. Kalau waktu dulu kaedah pengukuran panjang kita gunakan jengkal, depah, langkah, hasta. Tapi semua ni tak tepat. Kenapa? Sebab tak semua orang ada jengkal yang panjang kan. Kalau tangan orang tu besar, so jengkal dia panjang lah. Jadi kalau contohlah dia nak beli kain, dia kata nak beli kain 5 jengkal. Kalau guna tangan orang yang besar, untunglah dapat kain yang banyak. Tapi kalaulah jengkal tangan orang tu kecil, rugilah dapat kain yang sikit kan. So untuk jengkal, depah, langkah, hasta ni tak tepat ukuran dia. Sebab bergantung kepada individu tertentu, saiznya yang berbeza. Sebab itu kita gunakan unit SI. Seterusnya. Bagi nilai pengukuran ataupun sesuatu nilai ukuran, mungkin nilai tersebut besar ataupun kecil. Contohnya saya nak beli kain sebanyak 10,000 meter. Contoh, saya nak beli kain sebanyak 10,000 meter. So saya nak tulis 10,000 tu panjang, ada 4 kosong. Jadi macam mana cara saya nak pendekkan? Cara nak tulis dengan pendek ialah saya menggunakan imbuhan. Saya menggunakan imbuhan. So macam mana nak gunakan imbuhan ni? Jadi kat sini saya dah senaraikan beberapa imbuhan
Okey, daripada giga. Yang ini besar. Okay, saya dah letak B dekat atas ni untuk besar. Dan yang paling bawah ialah nano. Nano ni ialah ukuran yang kecil. Okey. So, awak tengok kat sini. Setiap imbuhan ada dia punya nilai yang tersendiri. Okey, contoh giga, berapa nilai dia? Mega, berapa nilai dia? Okey, saya pergi contoh kilo. Kilo, nilai dia ialah 1000. Dan 1000 ni boleh ditulis dalam bentuk piawai 10 kuasa 3. Okey, 10 kuasa 3. Kenapa kuasa 3? Okey, 10 darab 10 darab 10 sama dengan 1000. So, cara nak tulis dalam bentuk piawai, bentuk yang ringkas ialah 10 kuasa 3. Okey, dan setiap imbuhan mempunyai simbol yang tersendiri. Okey, simbol masing-masing lah. So, ini kena ingatlah. Okey, kenapa saya buat garis-garis ni? Okey, garis-garis ini diandaikan untuk kita letak unit asas di sini. Contoh, kita ada unit kuantiti fizik asas meter. Okey, so kita andaikan meter tu berada di sini. Okey, nanti kita tengok pengiraan macam mana baru jelas menandakan unit asas ni kita nak kira dekat mana. Okey, so awak perlu tahu dekat atas ni imbuhan yang besar. Okey, saya tulis B. Okey, dekat bawah ni ialah imbuhan yang kecil. Okey, seterusnya. Okey, kat sini ada contoh pengiraan. Okey, saya bagi soalan 0.14 meter nak tukar kepada sentimeter. Macam mana nak buat? Okey, so kat sini saya bagi saya punya formula. Kalau nak tukarkan nilai besar kepada kecil, gerakkan titik ke kanan ataupun kita darab. Kalau nak tukarkan kecil kepada besar, gerakkan titik ke kiri iaitu bahagi. Okey, so dalam soalan ini kita nak tukarkan meter kepada sentimeter. So, meter lebih besar berbanding sentimeter. Jadi, ini kita nak tukarkan besar kepada kecil. Okey, so kat sini kita menggunakan imbuhan senti. Kita nak gunakan senti. So, tengok kat sini senti ialah 10 kuasa negatif 2. Okey, jadi tengok sini besar kepada kecil kita gunakan gerakkan titik ke arah kanan. Berapa banyak? Sebanyak 2 kali. Sebab 10 negatif 2. Okey. Ini pula contoh untuk tukarkan nilai daripada unit yang kecil kepada unit yang besar. Okey, saya bagi contoh 125 miligram nak tukarkan kepada gram. Okey, so tulis balik. Kat sini saya tulis balik. Nak tukarkan besar kepada kecil, nilai dia, okay, gerakkan titik ke kanan. Kalau nak tukarkan nilai daripada kecil ke besar, gerakkan titik ke kiri. So, kat sini saya nak tukarkan miligram kepada gram. So, miligram lebih kecil daripada gram. So, kecil kepada besar. Kat sini kita gunakan imbuhan mili. Mili ialah 10 kuasa negatif 3. Okey, so kita ambil untuk gerak yang ke kiri. Berapa banyak? Sebanyak 3 kali. So, ke kiri sebanyak 3 kali. Iaitu kita dapat jawapan 0.125 gram. Okey, so tengok contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga melibatkan 2 imbuhan. 2 jenis imbuhan. So, kita kena buat 2 step. Okey, soalan saya bagi 3123 mikrogram nak tukarkan kepada miligram. So, ada mikro, ada mili. Okey, saya tulis semula besar kepada kecil, gerak ke kanan, kecil kepada besar, gerak ke kiri. Okey, kat sini kita kena buat 2 step, 2 langkah, iaitu mikrogram
tukarkan dulu kepada gram. Okey, tukarkan kepada unit asas dahulu. Okey, mikrogram tukar kepada gram, dan bila kita dah dapat jawapan dekat gram ni, okey, bawa ke step yang kedua, tukar kepada miligram, iaitu hasil akhir yang kita nak. Okey, so kat sini mikrogram nak tukar kepada gram. So ini ialah kecil kepada besar. So kecil kepada besar, kita gerakkan titik ke kiri. Berapa banyak? Tengok nilai bagi mikro. Mikro di sini ialah 10 kuasa negatif 6. Okey, 10 kuasa negatif 6. So nak gerakkan titik ke kiri sebanyak 6 kali. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so kita akan dapat jawapan 0.0303123 gram. Okey, bila dah dapat jawapan di sini, buatkan langkah yang kedua, 0.0303123 gram nak tukarkan kepada miligram. Gram kepada miligram iaitu besar kepada kecil. So besar kepada kecil, okey, kita nak gerakkan ke kanan. Okey, so kat sini kita gunakan miligram. Mili ialah 10 kuasa negatif 3. Okey, 10 kuasa negatif 3 nak gerakkan ke kanan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. So kita dapat jawapan 3.123 miligram. Okey, so dah dapat jawapannya. Okey. Okey, kenapa kita nak gunakan apa kepentingan unit piawai dalam kehidupan kita? Okey, so ada 3 sebab kenapa kita nak gunakan unit piawai ni dalam kehidupan. Okey, yang pertama dari segi perdagangan. Macam mana tu? Okey, sebab dalam aktiviti perdagangan kita melibatkan nilai kilogram contoh. Okey, kemudian kita nak berurusan. Jadi kalau kita nak berurusan, kita nak jual beli, mestilah kita nak gunakan unit yang sama kan, supaya perniagaan ataupun perdagangan dapat dilakukan dengan lebih lancar. Okey, supaya orang guna unit yang sama dengan kita. Jadi tak adalah kekeliruan dekat situ kan. So memudahkan urusan. Okey, bila urusan perdagangan lancar, macam mana pula dengan ekonomi kita? Okey, secara tak langsung, kegiatan ekonomi sesebuah negara akan meningkat. Okey, akan meningkat. Tak kiralah sektor ekonomi dalam negara ataupun luar negara. Kalau kita gunakan unit yang sama, kita boleh buat urusan ekonomi dengan orang luar negara juga. Okey, so tak ada masalah. Tak ada kekeliruan di antara mana-mana negara. Okey, so yang ketiga dari segi komunikasi. Okey, bila adanya perdagangan antara luar negara, so komunikasi antara bangsa lebih difahami, lebih mudah difahami dan tidak mengelirukan sebab kita menggunakan unit yang sama. So kalau kita cakap kita nak order 10 kilogram pun, orang yang berada di Thailand ke, orang berada di China ke, India ke, semua akan faham maksud 10 kilogram. Okey, so tak ada masalah. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Okey, semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Bye.